Assalamualaikum semua, welcome back to Carol Series. Selepas Carol buat pasal pembunuhan Junko Furuta yang agak kejam tu guys kan, ada orang request dekat Carol untuk buat satu lagi kes pembunuhan guys. Tapi yang ni agak ekstrim sikit guys. Orang yang bunuh ni, dia adalah seorang YouTuber dan juga seorang blogger yang tak terkenal sangat, tak famous sangat guys. And dia punya YouTube account dia pun dah di-delete oleh pihak YouTube. Dia ni guys, dia telah menikam 3 orang lelaki dekat sebuah apartment. Dan 3 jam kemudiannya, dia pergi bawa kereta dia ke sebuah kawasan perumahan dan telah menembak 3 orang wanita dekat kawasan tu guys. Tembakan yang dilakukan pada ketika itu adalah secara rambang. Jadi 2 daripada 3 wanita telah meninggal dunia dekat tempat kejadian, manakala yang lagi seorang tu dapat diselamatkan. Kemudiannya dia memandu ke sebuah lagi tempat yang ramai orang dan dia telah berjaya menembak seorang pelajar lelaki. Selepas tu dia memandu ke sebuah kawasan yang bernama Ayla Vista dan dekat situ dia telah menembak secara rambang lagi. Dekat situ ramai yang mengalami kecederaan dan juga ada yang meninggal dunia selepas terkena tembakan daripada pengganas ni guys. Apa yang Keru tertarik untuk buat video pasal kes ni, sebelum dia melakukan tembakan rambang dekat tempat awam tu, dia telah mengupload satu video dekat YouTube dia dan juga telah menghantar beberapa email yang merupakan email tersebut adalah dia punya manifesto guys. Selepas dia berjaya menghantar semua email tu and then dia upload video tu, barulah dia mulakan dia punya serangan dia dekat orang awam. Nama dia adalah Elliot Oliver Robertson Roger ataupun dikenali sebagai Elliot Roger yang dilahirkan pada 24 Julai 1991 dan ketika kejadian umur dia adalah 22 tahun guys. Dia dibesarkan dekat London sehingga dia berumur 5 tahun dan kemudiannya dia mengikut keluarga dia berpindah ke United States. Dia dibesarkan dekat Los Angeles. Bapak dia adalah seorang filmmaker dan juga seorang fotografer yang di mana bapak dia ni agak famous sebenarnya guys. Nama bapak dia tu adalah Peter Roger. And then bapak dia tu adalah salah seorang director kepada movie yang bertajuk The Hunger Games guys. Siapa yang tak tahu The Hunger Games tu? Itu adalah cerita yang famous guys, cerita blockbuster guys. Okey, lepas tu atuk dia pula adalah seorang fotografer perang tau. Semasa peperangan dunia kedua, atuk dia ni banyak pergi ke tempat peperangan untuk ambil gambar situasi kawasan peperangan. Contoh tempat yang atuk dia ni pernah pergi adalah dekat satu kawasan dekat Afrika yang di mana atuk dia berjaya untuk capture, untuk snap gambar kematian secara besar-besaran guys. Senang cerita, atuk dengan bapak dia ni adalah antara orang-orang yang hebat guys. Bukan orang yang biasa-biasa guys, orang yang ada nama. Okey, kita dah cerita pasal bapak dia, kita dah cerita pasal atuk dia. Sekarang ni kita cerita pula pasal mak dia guys. Kalau korang nak tahu, mak dia adalah seorang wanita yang berbangsa Cina, berasal daripada Malaysia. Yes, Malaysia guys. Dia juga salah seorang pembantu penyelidik dalam sebuah syarikat perfilman. Dikatakan sebelum mak bapak Elliot ni bercerai, mak dia sempat melahirkan adik perempuan kepada Elliot guys, yang bernama Georgia Roger. Selepas diorang bercerai, bapak dia berkahwin dengan seorang pelakon Morocco yang bernama Somaya Akubun. Dan kemudiannya mereka dikurniakan seorang anak lelaki guys. Elliot ni dia tak suka dengan mak tiri dia, dia tak suka dengan adik tiri dia tu. Pada usia remaja, Elliot dimasukkan ke sebuah sekolah lelaki yang bernama Crespi Carmelite High School di Encino dekat Los Angeles guys. Dan kemudiannya dia dipindahkan ke Taft High School di Woodlands Hills and then dia berpindah lagi ke sebuah sekolah yang bernama Continuation High School di Lake Balboa. Dan dia berjaya menamatkan zaman persekolahan dia tu pada tahun 2009 guys. Itulah tempat last kali dia bersekolah. Tapi guys, korang nampak tak? Dia berpindah sebanyak 3 sekolah semasa usia remaja dia. Banyak guys. Yang pasal dia berpindah sekolah tu, kejap lagi kita akan tengok apa antara punca-punca kenapa dia pindah sekolah. Okay, and then lepas dah habis sekolah menengah, dia buat keputusan untuk masuk ke Los Angeles Pierce College dan kemudiannya dia berpindah ke Moore Park College. Pada tahun 2011 dia berpindah lagi ke Santa Barbara City College selama setahun je. Pada tahun 2012 dia dah tak masuk kelas langsung guys. Dia dah kira dah tak datang terus lah dekat college tu. Nampak macam ada something problem dekat dalam diri dia ni. Banyak sangat pindah sekolah, banyak sangat pindah college. 3 sekolah dan juga 3 college dalam pada masa yang singkat. Korang sendiri tahulah kan, proses untuk pindah sekolah ataupun proses untuk pindah ke college tu bukannya satu perjalanan ataupun bukannya satu proses yang mudah guys. Korang perlu menjalani banyak tembok, banyak orang untuk pindah ke lain tempat. Alright guys, berdasarkan daripada keterangan daripada keluarga dia, sejak daripada umur dia 8 tahun lagi dia dah mula berjumpa dengan terapis guys. And then pada tahun 2007, iaitu ketika itu dia berumur 15 tahun, doktor mengesahkan dia menghidap satu penyakit yang bernama Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder ni, kalau korang nak tahu, ianya adalah satu penyakit yang berkaitan dengan social communication guys. Walaupun begitu, dia punya efek berlainan pada setiap orang tau. Contoh lah, ada orang ni dia sakit yang sama, Autism Spectrum Disorder, tapi dia punya efek dia lain. And then orang ni pun sama
sama, sakit yang sama, and then dia punya efek pun lain. Pada usia remaja, Elliot ni selalu kena bully oleh kawan-kawan sekolah dia, guys. Lepas dia kena bully, dekat sinilah dia mula aktif dengan menulis dekat dia punya blog yang bernama Elliot Rogers Official Blog untuk meluahkan ketidakpuashatian dia terhadap apa yang berlaku ke atas diri dia sendiri selama zaman dia bersekolah. Dekat dalam blog dia bagi tahu yang dia selalu menangis dekat sekolah setiap hari sebab kena bully, guys. Pada masa inilah dia mula taksub dengan game Warcraft, yang di mana game ni telah mempengaruhi seluruh hidup dia sebagai seorang remaja. Sampailah umur dia jejak kepada 20 tahun, dikatakan dia ni masih lagi bermain game Warcraft tu. Dekat sekolah Crispy Camerlight High School, dia kena bully juga, yang di mana waktu tu dia tengah tidur tau. And then tiba-tiba bila dia terbangun daripada tidur, dia dapati yang kepala dia kena tape dekat meja, guys. Teruk juga dia ni kena bully. Berdasarkan daripada blog yang ditulis Elliot pada tahun 2012, dia ada seorang je kawan yang sangat memahami dia selama ni tau. Tapi kawan dia mengatakan yang dia tak mahu lagi berkawan dengan Elliot tanpa memberitahu apa sebab dia. Kira macam kawan dia tu belah macam tu je lah. Dia tak cakap apa punca, dia tak cakap kenapa dia tak nak kawan dengan Elliot. Dalam blog dia tulis dekat situ yang dia diberikan satu ubat yang bernama risperidone, tapi dia tak nak makan ubat tu. Dia siap cakap, selepas aku study ubat ni, aku dapati ianya adalah ubat yang salah untuk aku makan. Ini bukan ubat untuk aku. Kero pun tak faham kenapa dia cakap macam tu, tapi apa yang Kero faham, risperidone ni adalah satu ubat untuk diberikan kepada pesakit skizofrenia dan juga bipolar disorder. Skizofrenia ni adalah satu penyakit yang melibatkan otak. Sesiapa yang menghidap penyakit ni, mereka akan mengalami delusi, diorang akan mengalami halusinasi, diorang punya percakapan tu akan jadi tidak teratur, susah untuk berfikir, dan juga diorang punya motivasi dalam diri diorang akan menjadi kurang. Selepas umur dia menjejak 18 tahun, dia dah mula tak pergi berjumpa dengan terapis, guys. Dia mula tak makan ubat, dia mula menjauhkan diri dia daripada orang lain, daripada budak-budak tempat dia belajar tu. Dekat blog dia bagi tahu yang dia tak boleh nak berkawan dengan orang. Walau macam mana pun orang-orang yang kenal dia ada bagi tahu yang mereka semua pernah cuba untuk berbual dengan dia, tapi dia yang tak nak berkawan dengan orang-orang yang cuba untuk berbual dengan dia. Dia yang tak nak kawan, bukannya orang tak nak kawan dengan dia. And then salah seorang kawan mak bapak dia ni bernama Dale Launer pernah bagi tips dekat Elliot untuk pikat hati wanita untuk dapatkan awet. Sebab Elliot ni claim yang dia susah nak dapatkan awet sampai dia melakukan kejadian pembunuhan tu, dia masih lagi virgin, dia masih lagi tak pernah dapat awet, guys. Tapi masalah dia, walaupun Dale Launer ni dah bagi tips, yang si Elliot ni tak pernah follow apa benda yang semua Dale Launer tu bagi tahu dekat dia. Dia tak ikut cakap Dale Launer tu. Kira macam dia pikat wanita ikut suka hati mak bapak dia je, main langgar je. Macam mana dia nak dapatkan kalau dia tak ikut cara yang sepatutnya? Dale ni pun ada bagi tahu yang masa dia berjumpa dengan Elliot pada umur 8 atau 9 tahun, dia nampak something wrong dekat Elliot ni, guys. Ada benda yang tak kena dengan budak ni sebenarnya. Pada tahun 2011, dia mempunyai satu perasaan jealous terhadap satu couple ni tau. Maybe dia suka dekat awet tu, tapi dia tak dapat awet tu. Awet tu tak suka dekat dia. Awet tu suka dekat orang lain yang dapat. And then bila diorang terserempak dekat kedai kopi, dia pergi curahkan air kopi dekat diorang tu disebabkan dia ni terlampau jealous, guys. Dia tak boleh nak tahan dengan perasaan dia tu. Dalam kejadian yang lain pula, dia pun curahkan lagi air kopi dekat dua orang awet yang tak balas senyuman dia. Dia senyum dekat awet tu, tapi awet tu tak balas balik. Pam, kena curah dengan air kopi, mat. And then pada tahun 2012, dia menggunakan pistol air yang di mana dekat dalam pistol tu dia isi dengan air oren tau. Lepas tu dia pergi tembak orang yang tengah main bola dekat padang. Tam. Mungkin dia tak suka dekat orang tu, and then dia pergi tembak. Dia buat macam gitu. Pada tahun 2013, Elliot ada pergi ke sebuah parti atas tujuan untuk tackle mana-mana awet yang dijumpa dekat dalam tu. Sampai je dekat parti tu, dia pun pergilah cuba untuk tackle awet, tapi benda lain pula yang jadi, guys. Dekat parti tu dia kena ejek dengan budak-budak lelaki yang ada dekat situ, and then sampaikan dia kena tolak tau. And then dia terjatuh, dia punya ankle dia ataupun dia punya buku lali dia injured, guys. Lepas tu dia pun belah lah daripada parti tu. Bila dia nak keluar je, dia lupa yang dia tertinggal dia punya spek hitam dia kat tempat parti tu, and then dia pun patah balik, guys. Bila budak-budak ni nampak, dia kena ejek lagi sekali. Siap kena pukul tau dengan orang. Nak cakap kesian pun ada juga, babe, dekat dia ni. Tak pasal-pasal kena ejek, lepas tu kena pukul pula tu, padahal nak tackle awet je pun. And then bila dia sampai dekat rumah, salah seorang jiran dia nampak yang dia balik ke rumah tu dalam keadaan tengah menangis, and dia siap bersumpah dekat atas diri dia akan bunuh orang-orang yang buat dia dekat parti tadi tu. Semua ni ditulis dekat dia punya manifesto yang sebelum dia mati tu, guys. Dalam manifesto tu, dia bagi tahu yang kejadian dekat parti itulah yang membuatkan dia nak serang semua orang yang pernah menyakiti hati dia and semua orang yang reject cinta dia, guys. Pada 30 April tahun 2014, mak bapak dia telah membuat satu police report setelah mereka mendapat tahu mengenai YouTube dan juga blog post yang Elliot buat. So disebabkan police report tu, seorang pegawai polis datang berjumpa dengan Elliot dan soal siasat dia, guys. Apa yang polis tu dapat
didapati Elliot tidak mempunyai sebarang kriteria yang boleh membuatkan polis untuk tangkap dia, guys. Jadi polis just biarkan dia je lah. Lagipun dalam keterangan yang dia bagi dekat polis tu, dia bagi tahu yang antara dia dengan bapak dia ada berlaku sikit salah faham. That is why lah mak bapak dia tu report polis. Dia cakap macam itu. Dia macam pusing balik cerita lah, sebab tak nak bagi diri dia kena tangkap. Okey guys, sebelum dia melakukan pembunuhan, dia telah menghantar dia punya manifesto dalam platform email kepada 34 orang, termasuklah dia punya terapis, guys, mak bapak dia, bekas cikgu dia, kawan-kawan masa kecil dia dan juga beberapa ahli keluarga dia yang lain. Dalam manifesto yang bertajuk My Twisted World, The Story of Elliot Rodger, dekat dalam tu dia ada tulis yang mula-mula dia plan, dia nak mulakan serangan pada Halloween 2013, tapi dia fikir balik dia tak boleh buat macam tu sebab hari-hari macam hari Halloween tu ataupun hari Christmas ke hari-hari yang besar lah, memang banyak polis yang ronda and benda tu akan menjejaskan segala tindakan yang dia akan buat, guys. Dia tak dapat untuk bunuh orang-orang yang dia tak suka, guys, sebab dia kena pergi banyak tempat, and then bila dia melakukan pembunuhan and then polis dapat tahu awal, dia tak dapat nak bunuh semua orang yang dia tak suka, semua orang yang dia target. Sehari sebelum dia mulakan serangan, dia ada record satu video and dia post video tu dekat YouTube. Video ni lah yang viral, guys. Video tu bertajuk Elliot Rodger's Retribution. Dalam video tu dia komplain sebab dia asyik kena reject je dengan perempuan. Satu awet pun dia tak pernah dapat, guys. Satu awet pun tak pernah lekat dekat dia. Korang kena tengok video tu. Kerok akan sertakan dekat link dekat description, guys. Nanti korang tengok lepas korang habis tengok video ni. Dalam dia punya manifesto tu juga terdapat isu racism terhadap orang Asia, guys. Orang-orang Asia macam kita semua ni. Ada isu racism terhadap orang Afrika, Hispanic dan sebagainya. Dia cakap lelaki Asia ni sangat hodoh dan wanita berkulit putih takkan pernah pergi dekat kau. So kau jangan harap lah. Bunyi dia memang racist si Elliot ni, guys. Dalam tu juga dia ada cakap dia akan attack setiap perempuan yang dia benci, guys. Dia cakap dalam dunia dia akan kurung semua wanita dalam satu kamp penjara, dan dekat dalam kamp tu dia akan buat sebahagian besar wanita mati kelaparan, guys. Nampak, guys? Memang teruk dia punya otak ni. Pada bulan September tahun 2012, dia pergi ke shooting range untuk praktis cara nak menembak dengan betul. Pada bulan November tahun yang sama, dia berjaya untuk membeli sepucuk pistol Glock 34, dan pada awal tahun 2013, dia beli lagi 2 pistol, guys, yang bernama SIG Sawyer P226, guys. Semua yang pistol yang dia beli tu, dia beli secara sah, guys. And bukannya under table tau, bukannya belakang table. Dia beli secara sah. Elliot bagi tahu yang dia simpan sebanyak $6,000 untuk membeli semua pistol tu, dan duit yang disimpan tu dia dapat daripada mak bapak dia dan juga nenek dia, guys. Elliot mulakan dia punya serangan dekat dia punya apartment di Seville Road, yang di mana dia tikam 3 orang lelaki. Cara dia tikam tu agak kejam, guys. Dia tikam beberapa kali untuk memastikan setiap tikaman dia tu terkena dekat vital organ, and orang yang ditikam tu akan mati dekat tempat kejadian. Dia buat macam itu sebab dia tak nak bagi orang tu survive bila sampai dekat hospital nanti. Selepas dia tikam orang, dia pergi beli kopi dekat sebuah kedai kopi yang berhampiran, and then pada pukul 8.30 malam ada orang nampak dia tengah main laptop dekat dalam kereta dia dekat sebuah parking lot, and parking lot tu dekat dia punya apartment, guys. Masa itulah dia upload video Elliot Rodger Retribution tu dekat YouTube, and then dia hantar dia punya manifesto tu melalui email dekat semua orang yang Khairul sebut sebelum ni, guys. Dekat mak bapak dia, cikgu dia, apa semua tu lah. Bila dia punya terapis dapat je email tu, dia terus call mak Elliot, and dalam pada masa yang sama, mak Elliot ni tengah tengok video Retribution yang Elliot upload dekat YouTube tu. Mak dia pun terus call bapaknya Elliot ni. So mak dia dengan bapak dia terus bergerak daripada Los Angeles pergi ke Santa Barbara secara berasingan. Sebab bapak dia ni kan dah bercerai, so gerak asing lah. Dalam pada masa yang sama juga, diorang call polis dekat Isla Vista tu untuk inform pasal serangan yang anak dia akan buat, guys. And then lepas je Elliot settle hantar email apa semua tu, dia terus bawa kereta dia pergi ke Alpha Phi Sorority House, yang di mana dekat sinilah budak-budak perempuan yang dia benci tu tinggal dekat situ. Sampai je dekat situ, dia turun daripada kereta, dia ketuk pintu tak untuk beberapa minit, and then pam, bila je pintu tu dibuka, dia terus tembak secara rambang dan menyebabkan 2 perempuan mati meninggal dunia dekat situ, dan seorang lagi cedera, guys. Yang belakang sekali, orang perempuan yang ketiga tu. Lepas je dia dah tembak, dia masuk kereta dia balik, and then dia drive pergi ke sebuah kedai kopi. Dekat kedai kopi tu dia tembak secara rambang, guys, tapi tak ada orang dekat situ. And then dia pergi ke sebuah kedai makan, and then dia tembak lagi. Malang sekali dekat seorang brother ni. Dekat situ ada seorang lelaki, and lelaki tu terkena tembakan sebanyak 7 kali, guys, dan meninggal dunia dekat tempat kejadian. Lepas tu dia bawa kereta dia lagi, tapi kali ni dia bawa kereta tu secara berlawan
arus guys. Macam kita tengok baru-baru ni ada satu Myvi tu bawa kereta berlawan arus guys. Macam itulah dia bawa guys. Pada masa ni guys, dia melanggar seorang pejalan kaki and dia tembak dua orang dekat tepi jalan. Tapi nasib baik masa dia tembak tu tak kena dekat dua orang tu. Kalau tak meninggal orang. Dan dia berhenti dekat sebuah kedai pizza and dia tembak satu pasangan kekasih yang baru keluar daripada restoran tu. Dalam pada masa yang sama dia tembak seorang penunggang basikal wanita guys. Kemudiannya dia berbalas tembakan dengan seorang polis and masa dia tengah fight dengan polis tu, dia pergi langgar dua orang pejalan kaki. Gila baik dia ni. Dekat Sabado Touch Street dia tembak lagi 3 orang dekat situ and semuanya tercedera guys. Lepas tu dia langgar lagi 3 orang. Bapak dia lah. And then dia terserempak dengan 3 orang pegawai polis. Diorang semua berbalas tembakan dan salah satu tembakan daripada polis terkena dekat buntutnya si Elliot tu. Pada pukul 9.35 malam, polis jumpa Elliot mati dekat dalam kereta dia. Dia dipercayai mati dengan menembak diri dia sendiri dekat bahagian kepala tau. Polis menemui 3 pucuk pistol and then ada sebilah pisau dan juga peluru yang banyak guys. Dalam kejadian ni 6 orang telah meninggal dunia dan 14 orang tercedera. Total semua dalam 20 mangsa yang terlibat guys. Kalau korang nak tahu, 6 orang tu semuanya adalah pelajar UCSB guys, iaitu satu tempat dengan dia belajar dulu guys, Santa Barbara punya university. So guys, kejadian ni dilabelkan sebagai misogynist terrorism guys. Keganasan yang didorong oleh keinginan untuk menghukum kaum wanita. Agak berat guys benda ni. Teruk. That's why lah kalau ada sakit yang berkenaan dengan mental tak boleh buat main guys. Yang bahayanya nanti orang awam, orang-orang yang tak bersalah. Jadi guys, apa pendapat korang pasal kes Elliot Rodger ni? See you on next video. Assalamualaikum.